Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik dia. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di negeri ini disaran memohon bantuan aktiviti PIBG Sabah Bagus yang disediakan kerajaan negeri melalui Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas. Insentif baharu yang diperkenal itu membabitkan peruntukan RM35 juta untuk pelaksanaan program bantuan pendidikan negeri tahun ini selaras usaha memperkasa modal insan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, setiap PIBG akan menerima bantuan secara sekali bayar berjumlah RM2,000 untuk pelaksanaan aktiviti persatuan. Lebih 1,500 PIBG terdapat di Sabah. Jadi saya memohon kepada semua PIBG, pengurusi atau yang dipertua PIBG masing-masing, sekiranya belum mendapat bantuan ini, harap memohon kepada kementerian saya. Kita membuat kaedah permohonan melalui online atas talian atau boleh ke pejabat kita di Kota Kinabalu. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Bantuan-Bantuan Pendidikan dan Zakat Peringkat Daerah Sandakan 2022. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Arifin berkata kerajaan negeri turut menyediakan pelbagai peruntukan untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar, antaranya bantuan ihsan sekolah Sabah BISBA yang memperuntukkan RM12 juta bagi membantu sekolah di Sabah memperoleh kelengkapan keperluan sekolah seperti komputer, mesin cetak, peralatan dan bantuan mengajar. Setiap sekolah akan menerima bantuan kewangan RM8,000. Bagi daerah Sandakan, 86 sekolah telah menerima bantuan tersebut dengan peruntukan RM698,000 setakat ini. Selain itu, kerajaan negeri juga menyediakan anugerah kecemerlangan pendidikan Sabah Aksa bagi mengiktiraf pelajar Sabah yang cemerlang dalam pelbagai bidang di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Turut diberi bantuan ihsan tabung pendidikan anak negeri Bistari yang menawarkan bantuan simpanan RM100 kepada setiap bayi yang lahir tahun ini dan ibu bapa atau penjaga berasal dari Sabah dengan peruntukan dana RM5 juta. Seramai 1,143 graduan Giat Mara Sabah menerima sijil kemahiran Malaysia SKM dalam Majlis Graduasi Giat Mara 2022 yang berlangsung di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Ketua Eksekutif Giat Mara Malaysia Datuk Jabar Azman Jaafar berkata jumlah itu adalah daripada 4,221 graduan di Sabah yang berjaya menamatkan latihan dan menerima sijil profesional Giat Mara bagi tahun 2019, 2020 dan 2021. Ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis graduasi berkenaan, Datuk Jabar berkata, Giat Mara akan terus menyediakan pelbagai latihan kemahiran kepada generasi muda bagi melahirkan tenaga kerja mahir dan juga usahawan. Keutamaan akan diberi kepada lepasan pelatih Giat Mara untuk menceburi pelbagai bidang keusahawanan. Kalau boleh, akhirnya mereka menjadi usahawan. Kerana bila mereka menjadi usahawan, mereka boleh mencipta peluang pekerjaan. Jadi untuk pelajar-pelajar kita ada banyak ruang dan peluang untuk kita bantu. Dan mereka ni akan menjadi alumni Giat Mara dan selagi mereka menjadi Giat Mara sampai bila-bila dia menjadi kita punya tanggungjawab untuk membantu mereka terus berjaya. Sementara itu, graduan yang ditemui mengakui latihan kemahiran yang disediakan Giat Mara dapat diaplikasikan untuk menjana pendapatan. Kursus ni sangat memudahkan, banyak membantu dalam kerjaan saya sekarang ni, meningkatkan kita punya kemahiran dalam elektrik. Macam saya ambil elektrikal. Bila sudah keluar dari Giat Mara, Kak pergi praktikal, Kak sangat yakin sekarang dan Kak dah ambil upah menjahit beg untuk ibu-ibu pergi masjid, pergi mengaji. Alhamdulillah masa bulan puasa banyak sangat tempahan. Alhamdulillah. Tujuan saya mengambil kursus ni sebagai mencari pengalaman dari segi belajar jahitan lansir, jahitan pakaian dan sebagainya lah. Mungkin selepas ni saya akan mengambil bahagian lain daripada jahitan seperti membuat kuih dan sebagainya lah.
Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan melancarkan pelan strategik pembugaran usia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 15 Oktober ini. Pelan yang dirangka itu bagi membangunkan semula usia dalam pelbagai aspek termasuk dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial agar seiring dengan hasrat Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Dalam pelancaran ini sudah semestinya ia akan dapat menjadi satu membakar semangat kepada kepimpinan usia secara menyeluruh. Kerana inilah pertama kali selepas 53 tahun usia ditubuhkan, kita meletakkan pelan strategik 3 tahun ini sebagai asas untuk meletakkan landasan yang kukuh dalam perjuangan usia itu sendiri. Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad menyatakan demikian kepada media selepas mempengerusi mesyuarat pelancaran pelan strategik tersebut di Kota Kinabalu. Datuk Sapawi memaklumkan sempena pelancaran pelan tersebut turut diadakan ceramah wacana pemikir 1.0 Fik Media Sosial bertajuk Media Sosial versus Dakwah yang disampaikan Pensyarah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Izura Udzir yang juga pengurusi Salwa dan Naib Presiden Wadah. Dijangka Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor melancarkan pelan strategik tersebut. Persatuan Wanita Jabatan Perhutanan Sabah P-Wajah Sabah akan mengadakan program penanaman pokok secara besar-besaran di sekitar MRSM Sandakan pada 15 Oktober ini. Ia sebagai sokongan kepada Jabatan Perhutanan Sabah dalam merealisasikan program penghijauan Malaysia yang menyasarkan penanaman 100 juta pokok menjelang tahun 2025 di seluruh negara. Pengerusi P-Wajah Sabah Datin Rosita SP Limi memaklumkan penanaman pokok secara besar-besaran itu akan membabitkan 600 pelajar dengan 50 ahli P-Wajah Sabah. Datin Rosita berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Dr. Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Toh Puan mengenai hala tuju P-Wajah Sabah. Penubuhan persatuan antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Harapan kami ini semoga wanita-wanita kami sentiasa cemerlang, membawa keharmonian dalam keluarga dan seterusnya membawa kegemilangan wanita-wanita Sabah. Baik, sekian paparan berita dari Negeri Bawah Bayu untuk petang ini dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Dian Awai dalam Berita Wilayah. Dia teruskan. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.